Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi Isnin 20/12/2021 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Fatir. Surah Fatir ataupun surah Malaikah. Surah yang ke-35, juzuk yang ke-22. Surah 35, juzuk 22. Ayat yang kita akan bincangkan iaitulah ayat 36 dan 37. Ayat ini menceritakan kepada kita tentang penyesalan orang kafir yang tidak berguna. Mereka meraung, bertempik, minta nak keluar daripada neraka, tidak ada harapan. Minta nak mati, tidak dilayan. Itulah yang dikatakan penyesalan yang tak ada faedah. Orang kata tak faedah, tidak berfaedah. Tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar sekalian, ayat ini datang selepas ayat 35, 34 yang kita bincang dalam siri lepas yang menceritakan tentang halal mukminin, kedudukan orang mukmin, tempat tinggal mereka, nikmat yang mereka dapat. Mereka la yamassuna fiha nasabun. Dia tak rasa penat, lelah, tak ada dah. Dan tak rasa letih. Apa makna penat dengan letih di sini para pelajar sekalian? Kita boleh fahamlah. Dia panggil penat tu buat kerja, kan, lughub, rasa keletihan. Dia letih ada dua. Satu dia panggil penat dari sudut fizikalnya, kita rasa penat. Satu lagi penat dari sudut mental. Penat juga. Kita ni dua-dua tak ada dah dia dalam tu. Penat body, kerana bekerja, kerana tak ada apa. Penat otak nak memikir, tak ada dia. Otak dia tak ada memikir apa dah dalam syurga. Dia duduk dalam nikmat yang begitu besar yang telah Allah Ta'ala sediakan kepada mereka. Tadi tak ada apa dah. Jangan kata letih hidup sini. Lah, tidak ada letih. Maknanya tidak ada kepenatan dari sudut fizikalnya, tak ada penat dari sudut mental. Kita ni kadang-kadang fizikal tak penat, tapi otak tu berletih. Duk fikir macam-macam. Tak? Fikir ke masyarakat ni. Fikir ke orang tu, fikir ke orang ni. Macam-macam benda kita tolong fikir. Kadang-kadang benda tak payah mikir, kita fikir juga. Itu yang jadi konon-konon kita ni ahli fikir. Ahli fikir, tapi tidak ahli zikir. Ni menat. Saya ni Allah pagi sampai petang duk mikir tu mikir ni, tapi dia tak fikir, tak zikir kepada Allah Azza wa Jalla, tidak zikir. Maka kita mengatakan sudah tidak ada kepenatan. Sifat-sifat negatif atas dunia ni tak ada. Letih, penat, stres. Bahkan dalam berkeluarga, sifat cemburu sudah tidak ada lagi. Cemburu tak ada lagi. Sebab tu setengah-setengah wanita ni dia cemburu lagi tu. Dalam syurga nanti macam mana aku nak menghadapi, suami aku ada bidadari pula. Tak sedut mikirlah kakak makcik tak sedut fikir. Tak ada dah sifat cemburu. Bahkan makcik, kakak, kak Wei, kak Acik, kak Nik ni semua sudah jadi ketua bidadari, comel lagi pada bidadari. Bidadari itu Allah Ta'ala buat khas untuk menjadi pelayan dalam syurga. Tapi yang mari daripada dunia ini
mereka masuk dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan usaha, dengan ketaatan, sudah tentu darjatnya lebih tinggi lagi. Jangan duduk cemburu dengan orang tak terpaksa. Ni makan buah beluru dalam syurga pun nak cemburu lagi. Kita kata janganlah. Jangan duduk cari masalah, jangan duduk cari pasal kat kita. Atas dunia tak habis dah cemburu, dalam akhirat nak cemburu lagi, sudah tidak ada cemburu. Baik, mari kita baca ayat dulu. Ayat kitanya dua je hari ni, ayat 36 37. Muka surat bagi jemaah yang ada pimpinan edisi Jawi, muka surat 947. 947 ayat 26 dan ayat 27, insya-Allah ayat yang kita akan bacakan. Tengok dalam ayat, tengok dalam Quran kita. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, ayat ni kita dengar, kata orang kalau mengantuk celek mata, kalau nak tidur terlompak bangun tak lena tidur, tengah duk gelak ketawa menangis. Sebab inilah masir, perjalanan orang-orang yang tak dengar kata, orang yang kerah kepala, orang yang degil, tak mahu terima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak mahu terima Islam, itu dia panggil orang kafir. Panggilan dia orang kafir. Bagi kita orang beriman pula, akan berlaku juga penyesalan apabila dirhaka kepada Allah Azza wa Jalla, maka orang ini akan disumbat dalam neraka, tapi tidaklah kekal sebagaimana yang telah kita bincangkan dalam siri yang lepas. Baik para jemaah sekalian, mari kita pergi kepada ayat yang kita baca ini. Tengok ayat yang 36. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka Jahannam. Allahumma ajarna minan nar. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, ini doa kita di akhir salat sebelum kita bagi salam. Doa kita sudah baca, kan? Saya sudah bagi kepada tuan-tuan kita ini di akhir doa di akhir salat, ataupun dalam risalah, dalam risalah yang kita dah bagi tu, risalah zikir lepas salat. Jangan tak baca, takut kita. Jangan takut saja, takut sambil kita berdoa minta perlindungan dan kita berusaha dengan amalan kita untuk menjauhkan diri daripada neraka. Jadi puak-puak kafir, bagi mereka neraka Jahannam. Bagi mereka neraka Jahannam. La yuqda alaihim fayamutu.
mereka tidak dijatuhkan hukuman bunuh. Dia terjemah macam ni. La yuqda alaihim, tidak dijatuhkan hukuman bunuh supaya mereka mati dan terlepas dari seksa. Tak ada. La yuhlakun, tidak dibinasakan. Kalau binasa, yastarihuna mimma hum fi minal azab. Maknanya kalau mati, habislah azabnya, mati. Ini tak hidup balik untuk diazab. Na'udzubillah. Dia hidup balik untuk apa? Untuk diazab. Kalau mati, selesailah. Kalau mati. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ahlun nar alladzina hum ahluha, adapun penduduk neraka yang mereka masuk dalam neraka, na'udzubillah, fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyauna, mereka tidak mati dalam tu dan tidak hidup seperti hidupnya orang yang bersenang lenang. Hidup tapi orang panggil tak hidup seperti hidup orang lain yang menikmati dan segala kemudahan yang Allah Ta'ala sediakan, tetapi mereka hidup dalam azab sengsara yang berterusan. Allahu Akbar. Inilah kalau kita baca sirah salafus salih, bila dia baca ayat seperti ini, mereka tengah nak tidur, dia terlompak bangun. Kenapa? Tazakkartun nar taran naum. Aku teringat ke neraka, hilang mengantuk. Allahu Akbar. Kita ni pula terbalik, ingat ke neraka, nerah selalu dah. Pasal takut. La haula wala quwata illa billah. Bezanya, orang yang soleh, yang hatinya ingat kepada Allah Azza wa Jalla, dia ingat ke neraka, dia bangun untuk beribadat. Ada orang lain pula ingat ke neraka, pakai tidur kerah lalu sebab takut. Na'udzubillah. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada neraka dan daripada segala jenis perbuatan yang mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar, itu yang pertama. La yuqda alaihim fayamutu. Mati tidak, bunuh tidak, wala yukhaffafu anhum min azabiha, dan tidak pula diringankan mereka dari seksa azab neraka itu. Ya Allah, na'udzubillah. La yukhaffafullahu anhum min azabi jahannam syai'an fahuwa daimun wa mustamirrun alaihim fi jami'il awqati wal lahazat. Bahkan azab itu berterusanlah pagi, petang, siang, malam. Apabila terbakar kulit dia, tumbuh balik, bakar lagi. Ya haula wala quwwata. Mana kalau sekaligus mati, habislah cerita. Ini dah ulang balik. Ya ilaha illallah. Banyak ayat-ayat yang menyebut tentang azab ini. Contohnya dalam surah Az-Zukhruf yang kita baca dulu. Innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Maknanya tak ada lah. Nak kata kurang, tak ada kurang. Duduk situlah dia pagi, petang, siang, malam. Kalau ada pagi petang, kalau tak ada pagi petang, tak ada. Pakai duduk gitu. Dalam syurga esok dia tak ada matahari, dia tak bertukar hari. Umur yang masuk hari ni tak ada dah umur dia tak berubah. Tak ada. Mula kita masuk awal dulu tak ada janggut, jadi janggut. La, satu ya umur dia. Allahul musta'an. Tengok akhir ayat. Kadzalika najzi kulla kafur. Dan demikianlah kami membalas tiap-tiap orang yang melampau kufurnya itu. Orang yang kufurnya melampau, kami akan balas kepada mereka balasan yang setimpal. Ai misla hadzal jazaa' al-azim. Balasan yang berat ini Allah Ta'ala balas setiap orang yang bersifat dengan kekufuran. Dia kafir, itulah balasan dia. Falahum fil akhirati naru jahannam. Dalam akhirat esok bagi mereka neraka jahannam jazaan ala kufrihim, menjadi balasan kepada kekufuran mereka. Jadi oleh kerana mengkufur atas dunia, di akhirat esok Allah Ta'ala azabkan dia. Oleh kerana kamu derhaka atas dunia, macam ayat yang kita bincang dalam siri yang lepas, ada 3 kategori manusia kan. Zalimul li nafsihi, mana orang yang banyak dosa daripada pahala. Muqtasidun, sama banyak. Sabiqum bil khairat,
ini orang selamat. Jadi orang yang muqtasid, orang yang zalimul li nafsihi, orang ini duduk di mana? Akidah Ahlussunnah mengatakan orang ini tahta masyiatillah, duduk di bawah kehendak Allah Ta'ala. Kalau dia nak, Allah Ta'ala lepaskan. Itu hak dia. Wa insya'a azabahu, ataupun azab dulu kemudian dilepaskan. Jadi kitanya berdoa kepada Allah SWT, tak mau disentuh oleh api neraka walaupun sedikit. Allahumma ajirna minan nar. Kita tak mau disentuh oleh api neraka walaupun sekejap. Jangan kata sekejap je tu. Neraka 70 kali panas daripada api dunia. Awak nak bercakap api dunia apa kita tak mau, kecuali api kat dapur untuk masak yang kita nak. Lain jangan cakap. Allahu Akbar. Itulah yang kita kata, dunia ni tempat mencari perlindungan, tempat membuat persiapan, bukan tempat kita berehat-rehat di sini. Tempat rehat kita di mana? Dalam syurga nanti, ya Rabbal Alamin. Baik, mari kita pergi tengok pula suasana gambaran ahli neraka. Allah Ta'ala gambarkan kepada kita ahli neraka macam mana dia punya suasana, macam mana dia punya gambaran. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا. Allahu Akbar. Dan mereka menjerit-jerit dalam neraka itu sambil merayu. Allah yaqulun walladzina kafaru yasrukhun bisyiddah. Bertempik ya dalam neraka. Yasihun, duduk minta pertolongan kerana terlalu azab. Apa yang mereka minta? Tengok ayat. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari azab seksa ini. Kami janji kami akan mengerjakan amal-amal yang soleh yang lain dari apa yang kami pernah kerjakan di atas dunia dulu. Mula dah. Dia panggil inilah, dalam bahasa kita kata, penyesalan yang tak ada faedah. Penyesalan yang tidak berguna. Yastarikhu yasihun mustaghisin rabbana akhrijna min nar jahannam. Keluarkan kami dari neraka, kami dah insaf, kami dah sedar, kami dah orang Kelantan kata khabar dah. Khabar dah mana ingat dah. Balik semula ke dunia untuk apa? Kami nak jadi orang baik. Tinggalkanlah perbuatan-perbuatan lama yang tak ada faedah itu. Kononnya begitu. Boleh ke tak boleh? Tak ada jalan lagi lah. Tidak ada jalan lagi lah. Bila dia bertempik gitu, mereka akan ditempelak. Lalu mereka ditempelak. Allah Ta'ala tempelak. Ataupun Allah Ta'ala suruh malaikat yang tempelak pokok dia kata apa? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Lalu mereka ditempelak. Kena tempelak ni maknanya kena cabarlah, kena perli balik. Mu bercakap ni, sedap juga ayat ni. Kamu bercakap ni mu sedar ke tidak? Orang Kelantan kata, mu khabar ke tak ni? Khabar ke tak? Mu khabar ke tidak? Sedar ke tidak? Bukankah kami telah melanjutkan umur kamu? Awalam nu'ammirkum, telah lanjutkan umur kamu. Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, dan memberi kamu masa yang cukup untuk berfikir dan beringat-ingat. Waja'akumun nadhir, dan kamu pula telah didatangi oleh Rasul kami yang memberi amaran. Jadi cukup ni. Cukup. Allah kata cukup 3 perkara. Tanda tuan-tuan. Fayaqulullahu lahum. Allah Ta'ala tempelak mereka. Yang pertama, awalam nutil a'marakum fid dunya. Bukankah aku telah beri kepada kamu umur mana? Umur yang cukup untuk kamu berfikir dalam dunia dulu. Matang dia panggil.
Kalau kita kata umur belasan tahun tu tengah duduk melompak lagi, tak mikir molek. Ni umur 40 tahun membuat maksiat juga. Bukan 40. Umur 60 tahun. Masih lagi gomo rasuah, gomo riba. Menipu orang. Masih lagi tipu orang ni tuan-tuan bukan dengan duit saja. Kadang-kadang dia tipu dengan duit, satu penyakit. Kadang-kadang dia tipu orang di sebalik, dia panggil ajaran yang dibawa, penyakit. Tipu orang. Ajar masyarakat ni bukan ajar betul. Duk bawa hadis pelesu, duk bawa hadis tu, hadis ni kacau. Ini juga termasuk dalam menipu. Nabi kata, Allah kata apa? Umur aku bagi kepada kamu sudah cukup. Kamu ni sudah diberi tempoh yang cukup. Apa dia tempoh yang cukup? Masa untuk berfikir sudah ada. Masa untuk berfikir sudah ada. Mana kalau dengan umur yang ada ni kamu berfikir, sudah tentu kamu jadi ahli zikir. Tapi kamu guna masa tu untuk foya-foya, untuk nak mengarut atas dunia je. Ini tuan-tuan, kita melalui hidup ni 3 fasa. Tanda perjalanan hidup kita ni 3 fasa dia panggil. Fasa yang pertama, fasa free, iaitulah sebelum balik. Sebelum balik itu dia panggil, ialah muka tak ada apa, rufi al-qalam, diangkatnya qalam, tidak ditulis. Tapi kalau benar mereka buat jahat, buat tak baik, yang bertanggungjawabnya wali, keluarga dia, wali-wali dia yang jaga. Kemudian naik kepada fasa sampai ke umur 40, hatta balagha ashuddahu wa balagha arba'ina. Sampai umur 40 tu dia panggil umur cerdik. Sudah matang dah. Kalau 40 lagi bodoh lagi, ini tak cukup masa lagi. Maksud saya bodoh di sini bukan tak cerdik, mengaji. A kelah dia panggil. Ataupun A pelah dia panggil. Dalam bab sijil. Tetapi dalam bab pemikiran, dalam bab tindak tanduk, dalam bab apa saja masih lagi belum matang. Masih lagi belum matang. Kemudian satu lagi tempoh daripada 40 sampai 60, ini umur orang berfikir. Umur berfikir. 60 sudah pencen untuk Malaysia. Dulu 55. Tak cukup masa 55. Kita kena naik taraf lagi. 56. Tak cukup lagi. Bersidang lagi. Kesatuan kerja. Bersidang lagi. Naik 60. Bunyi kata lepas 60 nak minta lagi. Cukuplah Syekh. Ramai lagi anak-anak muda yang tamat universiti, graduasi sana sini, belum dapat kerja. Yang tua-tua ni cukuplah. Bagi peluang pada orang yang pula. Kecuali pakar. Macam doktor pakar, orang pakar. Itu kek lain. Dan kita boleh bagi pencen dan bagi kontrak balik kepada dia supaya bagi peluang kepada orang lain. Baik, saya tak nak bincang how mau pencen orang. Itu kerja kerajaan. Yang saya nak bincangnya hadis ni. Fasa yang ketiga kita lalui, ini hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'zarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu 60 sana. Dengan ni tuan-tuan, kumpulan RTM, kumpulan POP dia panggil POP. Dengar kita. A'zara ay azalallahu uzra. Allah Ta'ala hilang dah. Tarik balik keuzuran. Keuzuran itu maknanya tempoh untuk kita nak mencari alasan tidak ada lagi. Kepada siapa? Kepada orang yang sudah cukup 60 tahun. Awak sudah pencen. Dulu kita buka buku. Dulu kita buka rekod. Buka file. Buka ni buat kerja. Sekarang sudah pencen. Buka Quran. Buka hadis. Mari kita duduk bersempoh di hadapan guru-guru, di hadapan syekh-syekh. Kita mulakan hidup baru. Langkah baru untuk menuntut ilmu. Kita kata itu yang terbaik. Kadang-kadang sudah pencen. Mari pula nak pergi tu ni, buat apa lagi? Ada seorang kawan saya ni, anak gembira bila dia bagi tahu dia kata dia pencen.
Saya kata, Alhamdulillah. Ingat ke mari nak minta pondok? Rupanya mari nak minta doa, Ustaz, doakan. Saya nak pergi buka kebun. Dalam hutan mana? Kita kata, Subhanallah. Awak kerja dah 30 tahun, 35 tahun dah bekerja. Duit yang telah dikumpul pun banyak. Duit ni tak habis nak makan. Bagaimana kata orang tua-tua kita, duit tak habis nak makan. Masih lagi nak kejar dunia. Kita kata limaza. Kenapa? Ingatkan mari nak bersempuh di sini. Buka kitab, qala Allah, qala Rasul. Rupanya masih lagi nak cari lain. Tak salah. Saya tak kata salah. Tapi inilah peluang. Tengok, Nabi kata apa? A'zarallahu ila mri'in. Allah Ta'ala beri kemaafan lagi. Tempoh ni. Untuk mencari ilmu. Mencari rezeki. Mencari jalan-jalan kebaikan. Akhara ajalahu hatta ballaghahu sittina sana. Sehingga umur dia 60 tahun. Bila sampai 60 tahun, hadis ini sahih dikeluar oleh Imam Bukhari. Qala al-Qurtubi, Imam Qurtubi kata apa? Anna man ammarahu Allahu sittina sana lam yabqa lahu uzrun. Siapa yang umur sudah sampai 60 tahun, tak boleh lagi dia nak minta uzur kepada Allah. Ya Rabbi, aku tak pandai Quran. Ya Rabbi, aku tak kenal namamu. Ya Rabbi, aku tak, subhanallah, tak pandai solat. Ya Rabbi, lah, sudah tidak ada uzur. 60 tahun aku bagi masa. Apa yang kau cari? Apa yang kamu nak? La ilaha. Li'anna sittin, ni kata Qurtubi lagi. Li'anna sittin qaribun min mu'tarakil anaya. 60 ni sudah hampir dengan mati. Wahwa sinnul inabati wal khusyu'. Umur orang kembali kepada Allah. Orang bersimpuh di hadapan Allah. Wa tarakkubil maniyah wa liqa'illah. Orang ni orang nak menunggu kematian untuk bertemu dengan Allah. Fafihi i'zarun ba'da i'zar. Ayat ini memberi peringatan kepada kita setelah memberi keuzuran. Sekarang aku tarik balik immunity, kata orang, ataupun zaman untuk kita meminta maaf, untuk kita minta uzur, sebab 60 tahun sudah matang. Itu kata Syekh Al-Imam Al-Qurtubi syarah kepada hadis ini. Maka dalam sebuah hadis lagi, hadis ini sahih, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Bila orang tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Nufai ibn al-Haris radhiyallahu anhu menceritakan, anna rajulan, seorang laki-laki datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, ya Rasulullah, ayyun nasi khair? Wahai Rasulullah, manakah manusia yang baik? Manusia yang baik itu siapa Rasulullah? Qal, man tala umruh wa hasuna amaluh. Allahu akbar. Siapa yang panjang umur, baik amalannya. Tuan-tuan dan puan-puan, makcik-makcik, nenek-nenek, tu ayah dan opah yang sudah melebihi 60 tahun, 70 tahun, masih sihat, masih mesra dengan Quran, masih boleh beribadat, kata alhamdulillah. Haza khairun nas. Inilah manusia yang terbaik. Nabi kata siapa? Man tala umurhu wa hasuna amalu. Panjang umur, amalannya baik. Dia tanya lagi, fa ayun nasi syarr? Manakah manusia yang celaka, yang tak baik? Sebaliknya, qala man tala umurhu wa sa'a amaluhu. Panjang umur tapi amalannya tak baik. Masya-Allah. Umur panjang tapi duduk dengki dengan orang, nak jatuh ke orang tu, nak kenak kepada orang ni, masih lagi buat maksiat, masih lagi buat benda mungkar, bergeluman dengan riba, dengan rasuah, dengan mengumpat orang, dengan cukup lengkap. Kita kata inilah manusia celaka. Na'udzubillah. Hadzal hadis rawahu Tirmizi bisanadin sahihun li ghairihi. Kita kata itu peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kena ambil perhatian para jemaah sekalian. Orang yang baik, panjang umur, baik amalan. Orang yang celaka, panjang umur, jahat dia punya amalan. Baik dia mati awal, tak banyak dosa. Tuan-tuan tengok dalam risalah kita tentang ni, dalam zikir 4 ke 5 ni ada satu kisah. Orang yang panjang umur dan banyak zikir melebihi orang yang pendek umur, zikirnya kurang. Saya tengok ni yang ke-6 tu. Yang ke-6, bacaan yang ke-6 dalam zikir 4 kali ni. Ada cerita di situ.
untuk tuan-tuan ambil pengajaran dan iktibar. Baik. Maknanya orang yang sudah umur 60 tahun, mari kita pakai duk pondok. Kita buka Quran, kita buka hadis, kita mengaji fardu ain. Mudah-mudahan kita masuk dalam kubur bi'ainil basirah. Kita kenal Allah dengan nama-nama dia, dengan sifat-sifatnya, dengan halal haramnya, dan kita habiskan masa dengan perkara ini. Jangan main. Ya. Pada tu ada setengah orang ni, saya namakan orang-orang yang sudah pencen ni, dia panggil kumpulan RTM. Apa dia RTM? Orang yang rehat daripada kerja dunia untuk menunggu mati dengan ibadat, dengan ilmu. Ada juga orang lain pula dia panggil puak-puak pop, bukan pop penyanyi pop tu, pop perkumpulan orang pencen. Pencen dah kita daripada kerja dunia, mari kita kerja akhirat pula. Allah Ustaz, dunia ni tempat tanam, betul, kita tak nafikan benda untuk ke akhirat. Tapi bekalan kita sudah banyak ke tidak? Lebih-lebih lagi tuan-tuan yang puan-puan yang sudah ada bekalan untuk makan di dunia ni, pencen. Kan? Pencen dia ribu-ribu sebulan. Habis kau tunggu apa lagi di sini? Apa lagi yang kita nak lain daripada kita menghabiskan masa dengan beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, dengan kita makmurkan bumi ini dengan kerja-kerja kebajikan, kita kata inilah yang kita cari. Baik, itu yang pertama, Allah Ta'ala ada panjangkan umur. Yang kedua, dalam ayat ini juga, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Ada orang yang mengambil faedah daripada umur panjang itu. Faedah apa? Faedah tazakkur wa tafakkur. Ingat kepada Allah Ta'ala sentiasa dan berfikir. Waja'akumun nazir. Tengok ayat ni kata waja'akumun nazir, dan telah datang kepada kamu apa dia? Oleh Rasul kami yang memberi amaran. An-Nazir di sini siapa? Siapakah Nazir? Pemberi amaran itu siapa? Tanda tuan-tuan. Kata Syekh Ibn Atiyah rahimahullah, An-Nazir fi qaulil jumhur. Majoriti ulama mengatakan Nazir iaitulah al-anbiya, nabi-nabi alaihimus salatu wassalam. Itu Nazir. Untuk umat ni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nazirul alam fi ghabiriz zaman. Pemberi amaran kepada seluruh alam ini sepanjang masa sampai hari kiamat. Sudah datang. Yang kata aku tak tahu, bukan salah Nabi, salah engkau tak belajar. Kita tak belajar, kita menyalahkan Nabi. Nabi tak bagi tahu lah. Nabi tak bagi tahu, kita sudah tahu. Mana boleh? Ada juga kata di waqala Tabari, Imam Tabari kata apa? Waqila an-nazir asy-syaib. Ingat baik. Nazir salah satu daripada kumpulan pemberi peringatan, pemberi amaran kepada kita, iaitulah uban. Sebab itulah kita kalau dah beruban, tidak dibenarkan menukarkan warna uban. Tak boleh. Kalau beruban atas kepala, tak boleh cabut. Jangan dicabut. Dan jangan ditukar warna hitam balik. Tak. Oh lah, tak comel lah tak. Putih atas kepala ni lagu mana? Kita boleh tukar dengan warna hinna. Warna inai. Kan? Hinna, Arab kata hinna. Tukar warna hinna boleh. Maknanya, dia taklah jadi hitam. Warna hinna kan dia jadi merah, itu kuning itu. Itu boleh. Biar orang tahu. Makcik ni tua dah ni. Pakcik ni tua dah. Jangan duduk gidak teka orang lagi. Ni tua dah mu ni. Itu dia panggil An-Nazir. Ada ulama mengatakan Asy-Syaibu, uban. Jadi bila tengok uban atas kepala, kita pun mikir aku sudah tua. Jadi uban tak boleh dicabut. Uban tak boleh ditukar warna. Biarkan. Biar kita sedar. Setiap kali kita tengok cermin, kita nampak aku sudah tua. Aku sudah tua. Tapi tak insah juga kita ni. Allahu Akbar. Wa hadza qaulun hasan. Jadi kata di ulama, elok pandangan itu, tapi hak sebenarnya an-nazir an-nazar asy-syar'iyyah. Maknanya peringatan dari sudut syarak, siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran. Jadi kita kata banyaklah tanda-tanda nazir sudah ada. Yang pertama uban.
Ada juga pandangan dia kata luruh gigi. Gigi dulu sedap. Tak, makan sendi ayam tu kerak habis ekor. Sekali dengan tulah-tulah dia mama. Sekarang ni gonyeng-gonyeng ya boleh. Sebab apa gigi tak ada dah. Tak main gonyeng. Memang gigi plesu cuba nak kuat-kuatkan, gigi patah pula. Musim-musim Covid ni klinik payah nak cari. Allahu Akbar. Banyak Allah kita. Jadi ada macam-macam. Sakit. Dulu kita berlari sana sini, sekarang ni berjalan dengan tongkat. Dulu kita berlari hingga kalau ni jalan merangkak, bertongkat, naik kereta, kena tolak ke orang dah, macam-macam dah kita punya ketuaan. Maka jangan sekali-kali kita lalai, lara, jangan sekali-kali. Baiklah, sudah sampai kepada kita waja'akumun nazir, sudah sampai. Makna hujah sudah mantap. Nabi sudah datang. Quran ada di tangan kita. Hadis ada depan kita. Tanda-tanda fizikal ada sekali dengan kita. Uban, cabut gigi, kecut. Ni tak puas hati setengah orang ni. Kalau kecut, ai pergi botok pula nak suruh terik. Engkau buat apa? Engkau ingat ulat dalam kubur takut dengan botok lah. Jangan cari pasal. Allahu Akbar. Jadi hujah sudah jelas. Waja'akumun nazir. Kamu tak insah juga, tak peduli juga, tak ambil cakna juga. Apa jadi? Fazuqu fama lizzalimin min nasir. Oleh sebab itu, rasalah azab seksa, ini buat kafir ataupun bagi orang derhaka, na'udzubillah. Kerana orang-orang yang zalim tidak akan beroleh sesiapa pun yang dapat memberikan pertolongan. Jadi orang zalim, maksud zalim di sini apa dia? Zalim pada diri sendiri, zalimun li nafsihi. Dengan apa dia zalim pada diri sendiri? Dengan melakukan maksiat dan mungkar. Jadi para jemaah sekalian, jelaslah kepada kita ayat ini memberi peringatan innama hasuna tulul umur wa nafa'. Allah Taala beri panjang umur supaya kita mengambil manfaat. Liyahsulat tazakkur wal istidrak. Dua kita nak. Yang pertama tazakkur, kita nak ingat. Ingat aku sudah tua. Ibadat tak apa banyak. Agama pun tak apa reti. Solat pun ikut hak lama lagi. Tak pernah murajaah, tak pernah semak balik. Apa lagi ibadat lain banyak lagi. Wal istidrak, dan kita nak cover balik apa yang telah berlaku. Jadi sekarang ni alhamdulillah ramai di kalangan sahabat-sahabat kita ni dulu tak sempat ustaz. Kami kerja, berlari sana sini. Sekarang ni sudah pencen, anak-anak sudah besar, kita ambil peluang untuk belajar, untuk mengaji. Alhamdulillah. Saya tanya makcik, kenapa makcik dulu tak mengaji Quran ustaz? Dulu tak ada. Buat berapa makcik? Makcik bukan ada pejabat ke apa? Tak ada pejabat tapi beranak. Orang tua-tua disibuk dengan beranak. Sampai 15 orang anak. Orang zaman moden lah ni tak bawa nak beranak, tapi sibuk sana sini pula. Tak ada juga nak mengaji. Mari kita cover balik, istidrak, kita undur balik ke belakang, ambil balik apa yang tertinggal. Jadi kita ambil peluang-peluang yang ada, bermula dengan taubatun nasuh, taubat nasuha. Dan jadi ayat Quran Tuhan peringat kepada kita, faman lam yurithu ta'mir, siapa yang Allah panjangkan umur, dia tidak mengambil peluang untuk pulih balik keadaan, betul balik channel-channel yang silap. Dulu kita tak belajar, tak ikut sunnah, buat amalan pun gitu-gitu ikut orang. Apa benda kita tak seru belaka, sekarang ni kita tinggalkan. Kita seru Allah Azza wa Jalla, jangan duk seru makhluk. Dulu kita ikut amalan, ikut orang ya. Orang lompat, kita lompat juga. Sekarang ni kita ikut sunnah Nabi SAW. Maka hati kita dulu bermasalah, dengki dengan orang, sakit hati dengan orang. Hari ni kita tukar kepada muhasabatun nafsi. Kita cela hati kita, cela diri kita sebab tak banyak ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah peluang. Sebab kita ni berjalan. Manusia setiap hari berjalan. Dia tak akan berhenti berjalan. Setiap berdetik berlalu, mana kita semakin hampir dengan kubur. Semakin hampir dengan mati. Bila mati, itulah yang kita bimbang tuan-tuan, persiapan kita sudah cukup atau tidak. Kata di para ulama, as-safaru ila Allah bil qulub
wasafaru ilal khalqi bil ajsam. Orang berjalan nak cari kawan dengan tubuh, dengan body. Kita berjalan kepada Allah Ta'ala dengan hati. Jadi sekarang ni kita nak betulkan hati kita tu macam mana. Betul channel kita. Daripada tak ikhlas kepada ikhlas. Daripada tak ikut sunnah kepada sunnah. Daripada ikut ajaran, ikut orangnya kepada ikut dalil. Ini penting. Mana kita nak berjalan kepada Allah dengan hati. Berjalan kepada orang dengan kaki. Menarik juga kata-kata tak? As-sairu ilallah bil qulub was-sairu ilan nasi bil aqdam. Bila kita jalan baru jumpa orang. Dengan Allah kita jalan dengan hati. Duduk di sini tapi kalau hati baik, baiklah kita. Kalau hati tak baik, duduk depan Kaabah pun, mati depan Kaabah pun tak ada memberi kesan apa-apa. Mati dalam raudhah dia ni, tapi hati dia penuh dengan hasad dengki kepada orang, penuh dengan takabur dan riak kepada orang. Buat apa faedah? Baiklah para jemaah sekalian, ayat ini memberi peringatan kepada kita. Wa ja'akumun nazir, umur 60 masih lara lagi, sudah tidak ada keunzuran. Jangan tulis surat minta uzur sebab tempoh yang diberi sudah cukup. Dia panggil tempoh macam kita hari ni lah. Kalau ada masalah apa-apa, orang hantar surat saman. Saya dalam masa 2 minggu diminta supaya tarik balik ataupun minta maaf. Kalau tidak, Allah Ta'ala kata, aku bagi 60 tahun, masih lagi degil. Masih belum kenal aku. Allah, kita nak jawab apa depan Allah Azza wa Jalla? Marilah kita tuan-tuan, yang umur sudah menghampiri 60 ini, dan ada pun yang sudah melepasi 60, yang sudah sampai 70, 80, insahlah kita, kembalilah kita ke jalan Allah, ke jalan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Tamaklah kita. Mari kita tutup perbincangan kita dengan kita mengutip apa? Mengutip 10 faedah yang kita ambil secara ringkasnya dalam ayat 36 dan 37 ini. Allahu Akbar. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut walladzina kafaru, puak-puak kafir, lahum naru jahannam ila akhir ayat. Ayat ini menunjukkan bahawa an-naru abadiyatun la tafna. Neraka itu kekal, tak usah-usah. Allah. Habis orang dalam neraka apa macam mana? Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kerja kitanya minta perlindungan Allah Azza wa Jalla daripada api neraka. Jangan duk minta benda lain, jangan duk sibuk dengan benda lain. Sibuk dengan dunia ni, itulah dia. Dan dunia ni kata orang macam bayang. Kita kejar, dia lari. Kita berhenti, dia berhenti. Allahu Akbar. Yang kedua, walladzina kafaru naru jahannam. Orang kafir bagi mereka neraka jahannam. Ulama tadabbur kata ayat ini muqabalah, lawan kepada 3 kategori yang lepas. Kategori ayat yang lepas kita dah baca ayat ayat 32. Summa awrasnal kitabal ladzi nastafaina. Ayat 32 itu 3 kategori manusia yang beriman tapi berbeza dia punya tingkatan. Berbeza dengan punya tingkatan. Sama juga ahli neraka pun ada juga berbeza tingkatan. Neraka. Mana hok kuat sangat lawan Nabi. Yang sederhana lawan, yang ni tak tahu gapo kafir. Berbeza juga dia punya tingkatan. Mana kalau hok yang kuat lawan Islam tu lagi dahsyat dia punya azab. Ada juga kafir tak peduli apa pun, dia kafir. Tak tahu apa. Kafir. Tak kena nak ke Islam, tak pernah lagi kita dengar dia menyakiti Islam. Ada kafir yang memang jahat. Itu berbeza juga. Sebagaimana orang mukmin juga berbeza, zalimun, muqtasidun, sabiqun. Orang kafir juga ada juga kumpulan ini. Nauzubillah. Yang ketiga, walladzina kafaru lahum naru jahannam. Masih lagi ayat ini, husnu balaghatil Quran. Balaghah, dalamnya susunan Quran. Apabila Allah Ta'ala sebut yang baik, dia sebut juga yang tak baik. Supaya jiwa kita ni sentap. Nikmat syurga, Allah comelnya, pap, dia mari neraka pula. Na'udzubillah. Biar kita terasa, aku ni berasa nak syurga dah, tapi perbuatan ahli neraka. Biar kita sedar. Sebab itulah dia kata, Allah Ta'ala sebut dua-dua.
Dia sama ada neraka dulu atau syurga. Dalam ayat ini syurga dulu kemudian neraka. Na'udzubillah. Yang keempat, Allah kata apa? Kadzalika najzi kulla kafur. Akhir ayat. Demikianlah kami membalas tiap-tiap orang yang melampaui kekufurnya. Mana kufur itu tadi kita sebut tafawut, berbeza-beza, anna kulla mu'allaqin. Jadi setiap jenis kafir itu ada azab dia khas. Yang kedua tadi kita kata kafir itu darajat. Yani azab kafir itu juga berbeza. Dia lebih kurangnya 2 dengan 4 tu. Tapi ada sentuhan lain situ. Yang kelima, la yuqda alaihim fayamutun. Mereka tidak lagi dijatuhkan hukuman mati, tak ada. Dia tak mati. Allahu akbar. Jadi jawab ayat ini, anna ahlan nar yata'allamuna minha wa min azabiha wa iqabiha li'annahu law matu lastarahu. Maknanya kalau mati rehat. Tapi mereka tidak ada peluang untuk berehat. Mereka ini tidak tidak ada peluang untuk berehat, yang adanya azab. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allah Taala sebut dalam surah An-Nisa ayat 56, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Kullama nadijat baddalna, bila kulit dia hangus tumbuh balik azab pula. Begitulah silih berganti. Allahu akbar. Kalau mati selesai, ini tak mati ni masalah. Sama juga bila kita tengok kawan-kawan kita hari ni, ada yang diazab oleh orang dengan sihir ke, dengan main apa-apa benda jahat ni. Allah, sihir ni bahaya. Pergi hospital tak jumpa cari ubat, tak cari penyakit. Sampai orang kena sihir, dia kata, kalaulah opsi jahat tu bagi aku mati, lebih senang daripada hidup lagu ni. Dahsyat. Bagaimana dalam keadaan orang di akhirat esok dalam neraka Jahannam. La yamutun wa la yukhaffafun. Kan? Tengok yang keenam, Allah kata wa la yukhaffafu anhum min azabiha. Tidak diringankan, langsung tak ada ringan. Allahu akbar. Ni orang duk tular video Abu Lahab tu diringankan azab pada hari Isnin sebab merdeka. Kita kata banyak cerita lah, kan? Duk cari hak tu, cari hak ni. Kita kata carilah hadis-hadis yang sahih untuk diceritakan kepada masyarakat. Banyak sangat kita duduk bawa benda-benda yang pelik ni pun masalah juga. Jadi orang azab min azabiha menunjukkan bahawa ahli neraka tidak diringankan, tapi ayat ini juga menunjukkan kepada kategori azab tu berbagai-bagai. Min, sebahagian daripada azab. Tidak dikurang walaupun sebahagian daripada azab. Na'udzubillah. Allahu akbar. Ada azab dengan api, ada azab dengan panas, ada azab dengan terlalu sejuk. Nah, yang pentingnya azab tu pelbagai jenis. Jadi dalam ayat ini juga sebagian ulama tadabbur kata imaun, juga menunjukkan kepada azab bagi orang mukmin yang masuk dalam neraka lebih ringan daripada azab orang kafir. Tapi jangan nak lah. Azab tu azab lah dia. Kalau kata azab tu azab lah. Jangan duduk mikir relax sehari dua lepas. Jangan. Ni bukan neraka ni, bukannya penjara. Penjara tu ada hak asasi manusia. Tak cukup makan boleh protes, boleh bantah. Ni dalam penjara kau nak, dalam neraka kau nak apa? Nyebuah besar nak masuk neraka sekejap. Kemudian suruh ustaz cari pula tu. Na'udzubillah. Yang ketujuh, wahum yastarikhun. Mereka bertempik, meraung, meratap, ya Rabbi, keluarkan kami. Ulama tadabbur kata apa? Tarakut wal amal. Mereka waktu diberi peluang dulu, 60 tahun sudah lebih umur, masih lagi leka lalai lara, tapi hari ini baru nak bertempik, la faedah. Maka dengan itu, kata di ulama tadabbur, tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita bertempik pagi, petang, siang, malam di hadapan Allah, supaya kita tidak bertempik di dalam neraka.
Malam-malam kena lauk. Ya Rabb. La. Kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap malam kalau boleh, kita doa tatika solat kita tu dalam malam, tak ada orang, kita bercakap dengan Allah. Ya Rabbi, Ya Karim, aku ni hamba-Mu. Dosa aku, Engkau lebih mengetahui banyaknya, Ya Rabb. Tapi keampunan-Mu sangat luas. Rahmat-Mu sangat diharapkan. Kalau Engkau tidak maafkan hamba-Mu yang kerdil ini, siapa lagi nak maaf? Menangis kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Marilah kita menangis waktu hidup sebelum kita menangis dalam neraka la faidata fih, yang tidak ada faedah. Allahu akbar. Ada orang tanya, Ustaz, macam mana kita nak menangis? Kita balik duduk seorang-seorang. Ini termasuk di kalangan 7 golongan orang yang layak untuk duduk di bawah bayangan pada hari kiamat. Zakarallaha khaliyan fafadat aina. Seorang yang duduk diam-diam, dia ingat kepada Allah, dia berzikir, dia istighfar, fadat aina, mengalir air mata. Orang ni air mata tidak disentuh oleh api neraka, dan dia layak duduk di bawah bayangan pada hari kiamat. Orang lain tengah panas, dia duduk di bawah teduh. Jadi boleh tuan-tuan, boleh kita menangis. Biarlah kita menangis di dunia, jangan menangis di akhirat yang kata orang tangis dan tidak berlagu yang tak ada faedah. Menangislah kita di atas ini, dalam atas kubur, sebelum kita menangis dalam kubur. Sedekahlah kita waktu hidup, jangan tunggu waktu nak mati, sebab kain kapan tak ada poket. Baca Quran waktu hidup, jangan pesan orang baca Quran di atas kubur. Orang pergilah sekali dua. Saya tak masuk dalam khilaf tu, tapi nak cerita dari sudut motivasi, kita baca Quran sebelum dibaca, kita solat sebelum disolat, kita masuk masjid berdiri sebelum melentang. Allahu akbar. Yang ketujuh sudah. Yang ke-8, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Allah Ta'ala sebut di sini, lamma kanat tafakkuru, berfikir setelah mati tak ada faedah. Li'annahu ba'da kashfil ghata. Allah Ta'ala dah buka dah depan mata, baru nak insaf. La. Kita nak insaf ni learning. Sekarang kita dengar Quran, kita dengar hadis, kita dengar tazkirah. Insaf, inilah waktu dia, waktu kita nak tazakkur. Man faqala man tazakkara, maka dia termasuk di kalangan orang yang berfikir, orang yang ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau baru nak ingat waktu tu, waktu mana? Waktu mati baru nak tazakkur, mafis faedah. Arab kata mafis faedah. Lah ni, mari kita berfikir sekarang sebelum kita mati. Yang ke-9, waja'akumun nazir, telah datang kepada kamu pemberi peringatan. Siapa? Nabi datang. Sekarang ini Nabi wafat. Quran ada, hadis ada, kitab-kitab ada. Dari sudut fizikal, kita sudah lemah sekarang tuan-tuan. Uban sudah banyak di kepala. Berjalan, kata orang 3 selendar dah. Ngongek, tak apa betul. Makan, banyak pantang daripada tak pantang. Kecil manis ada, darah tinggi ada, macam-macam ada, apa kita nak buat? Kata ulama tadabbur, ayat ini isbatu rahmatillahi azza wa jalla, menetapkan bahawa rahmatnya Allah kepada kita. Dia hantar mari Rasul, hantar mari notis, hantar mari peringatan. Kamu degil juga, lara juga, terimalah akibat. Na'udzubillah. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita ambil kesempatan sebelum kita mati. Sebelum kita mati, kita pulih balik. Istidrak, cover balik apa yang terlepas. Masa masih ada. Jangan sungguh sudah tamat tempoh, pintu kubur dikunci, baru nak menyesal, tidak ada sebab. Seorang ulama salaf, dia bawa pergi hantar jenazah ke kubur. Dia hantar jenazah ke kubur, sudah ke bumi jenazah, dia kumpul dengan keluarga si mati, pelajar-pelajar yang ada. Dia kata, tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang ni ke bumi jenazah sahabat kita mati. Dia nak apa sekarang? Kamu rasa dia nak apa sekarang? Nak suruh bini dia mari, anak datang,
Kata di para pelajar, Tuan Syekh, dia sekarang ni nak balik semula ke dunia untuk menambahkan amalan. Nak tambah zikir, tambah fikir, tambah sedekah. Tuan Syekh kata, laqad fatahul awan. Dia sudah tamat tempoh. Kamu yang masih ada tempoh ini, kenapa bertangguh lagi? Menangis orang satu kubur, bahawa kita masih ada tempoh, tapi kita juga bertangguh-tangguh. Na'udzubillah. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada sifat lara, lalai, tak sedar diri, masih lagi nak kejar perkara bayang-bayangan yang tidak memberi pulangan kepada akhirat. Kita kata na'udzubillah. Yang terakhir, penutup ayat kita, ayat 37, fama lizzalimina min nasir. Allah kata tidak ada bagi orang zalim itu penolong. Zalim di sini ulama kata az-zulmu annal kufra zulmun. Kafir itu zalim yang paling besar sekali. Kafir, zalim yang paling besar siapa? Kafir. Kemudian zalimun li nafsi, zalim pada diri sendiri. Buat maksiat, itu zalim. Zalim pukul orang, itu zalim pada orang lain. Jadi kategori zalim itu banyak. Semua ulama kata fama lizzalimin min nasir, ay ta'mim az-zalim. Allah Ta'ala umumkan orang zalim, sebarang bentuk kezaliman tidak diberi pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla. Zalim diri sendiri, zalim pada orang lain, zalim pada kenak kepada orang juga tidak diberi. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, mazlum, orang yang kena zalim, laisa bainahu wa bainallahi hijab. Doa di antara dia dengan Allah tidak ada penyekat. Mazlum, kalau dia berdoa, Allah mustajabkan. Allah kata, la ansuruka walau ba'da hin, aku akan beri pertolongan pada kamu walaupun beberapa ketika. Sehingga kan ulama mengatakan orang zalim, orang yang mazlum kena zalim walaupun orang kafir, kalau dia doa Tuhan mustajab. Allahu Akbar. Marilah kita keluar daripada golongan orang zalim, kita masuk pada golongan orang yang baik-baik, panjang umur. Allahumma atil hayatana fi ta'atika. Kita berdoa, ya Allah, panjangkan umur kami dalam kesihatan, dalam ketaatan kepada kamu. Ya Allah, jangan panjangkan umur kami dalam maksiat padamu ya rabbal alamin. Waqtim lana bi husnil khatimah, matikan kita dengan husnul khatimah. Akhir hidup kita dengan beriman, beramal, berfikir, bertazakur yang boleh mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.